dan salam sejahtera. Hari ini saya dan kumpulan saya akan mengulas forum yang bertajuk Kepentingan Main dalam Perkembangan Holistik Kanak-kanak. Baiklah, sebelum saya memulakan forum ini, suka untuk saya memperkenalkan diri saya sendiri dan juga panel-panel kita untuk forum kali ini. Saya Nur Hazirah binti Sabirin sebagai moderator untuk forum kali ini. Seterusnya, perkenalan bagi panel kita yang pertama ialah Assalamualaikum, nama saya Nurliana Syura binti Muhammad Nazri, nombor matrik D1910131. Saya akan membicarakan tentang kepentingan main dalam perkembangan bahasa kanak-kanak. Baiklah, panel kedua kita adalah Hai, nama saya Nur Hadirah binti Muhammad Razif, memegang kad matrik D1910296 dan ingin mengulaskan tentang kepentingan bermain ke atas perkembangan holistik kanak-kanak, iaitu perkembangan fizikal. panel yang ketiga kita ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Ain binti Samsudin, pemilik nombor matrik D1910336. Hari ini, saya sebagai panel yang akan menerangkan berkenaan tentang perkembangan kognitif. dan panel yang terakhir kita pada forum kali ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Irwani binti Nasir, Nok matrik D1910300 dari Perkembangan Sosio-Emosi Kanak-kanak. Baiklah, bagi tidak melengahkan masa lagi, marilah kita memulakan forum ini, iaitu kepentingan main dalam perkembangan holistik kanak-kanak. Sebelum panel kita membahaskan tentang perkembangan masing-masing dalam forum ini, saya akan menjelaskan secara ringkas main dan perkembangan main kanak-kanak. Main adalah aktiviti rutin yang dilakukan oleh kanak-kanak agar mencapai perkembangan yang holistik. Main dalam kalangan kanak-kanak boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu main kognitif dan main sosial. Permainan mempunyai banyak manfaat ke atas perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Ianya meliputi aspek perkembangan fizikal, kognitif, bahasa, emosi, sosial dan kreativiti kanak-kanak. Main adalah proses untuk kanak-kanak belajar tentang dunia sekelilingnya. Baiklah, kita akan memulakan forum ini. Bermain adalah sebahagian daripada aktiviti yang penting bagi kanak-kanak untuk mempelajari bahasa dan pertuturan. Baiklah, bagi menghuraikan perkembangan bahasa dengan lebih lanjut lagi, dipersilakan panel kita yang pertama, Nurliana Syahira, untuk menghuraikan perkembangan bahasa kanak-kanak sekaligus mengaitkan dengan aktiviti bermain. Bahasa adalah satu bentuk komunikasi sama ada verbal atau non-verbal. Bahasa adalah sebagai pemangkin perkembangan kanak-kanak. Semasa mereka berinteraksi dengan orang dewasa dan rakan sebaya, mereka membina kefahaman dan idea-idea tentang perkara-perkara yang berlaku di persekitaran mereka. Di sini saya akan ulas kepentingan main dalam perkembangan bahasa kanak-kanak. Sebelum kanak-kanak bertutur, mereka menggunakan alat bagi menyempurnakan tugas. Tetapi setelah mereka bertutur, mereka menggunakan bahasa dalam aktiviti. Tingkah laku mereka berubah melalui penggunaan bahasa dan aktiviti tersebut. Pada masa yang sama, mereka berupaya merancang dan menguasai persekitaran sekeliling mereka. Permainan adalah pilihan kanak-kanak sendiri dan disokong oleh guru ataupun orang dewasa melalui perbincangan dan sesi soal jawab. Seterusnya, melalui bermain, kanak-kanak belajar berkomunikasi, menyesuaikan diri dengan persekitaran, berinteraksi dengan rakan dan mengenali benda-benda di sekeliling mereka. Aktiviti bermain dapat menarik minat kanak-kanak untuk terus belajar konsep literasi awal. Melalui aktiviti bermain, kanak-kanak dilihat dapat memperkembangkan proses penguasaan kosakata bahasa, khususnya terhadap bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pertama. Hasil kajian mendapati kanak-kanak yang banyak terlibat dengan aktiviti perbualan permainan meta, iaitu meta play, semasa bermain dapat menjalani cerita dengan lebih baik berbanding dengan kanak-kanak yang kurang terlibat aktiviti permainan. Pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui bermain jelas dapat meningkatkan kemahiran bahasa kanak-kanak.
Persekitaran yang dimanipulasikan, permainan bertema, permainan fantasi dan aktiviti bebas adalah antara permainan bahasa yang berupaya meningkatkan perkembangan bahasa kanak-kanak. Walau bagaimanapun, semasa proses bermain, kanak-kanak perlu bersosial dan berinteraksi dengan individu lain seperti rakan sebaya atau orang dewasa seperti guru dan ibu bapa untuk bermain. Jadi, keadaan ini dapat mengukuhkan penguasaan bahasa kanak-kanak dan secara tidak langsung mereka mampu menguasai bahasa pertama dengan baik. Perkembangan bahasa bagi seorang kanak-kanak amatlah penting. Terima kasih untuk panel Nurliana Syahira atas huraian tentang perkembangan bahasa tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada perkembangan fizikal yang akan dibahaskan oleh panel Nur Hadira. Kita sedia maklum, bermain membantu kanak-kanak untuk meningkatkan kemahiran motor kasar serta memudahkan pergerakan otot dan saraf kanak-kanak. Maka dengan ini mempersilakan panel kita yang kedua untuk menghuraikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan fizikal kanak-kanak. Okey, menurut Diana 2014, bermain membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran motor kasar serta memudahkan pergerakan otot dan saraf kanak-kanak. Melalui aktiviti belajar sambil bermain, kanak-kanak dapat memperkemaskan kemahiran fizikal mereka iaitu motor kasar dan motor halus secara optimum. Apabila kanak-kanak bermain, mereka perlu melibatkan diri secara aktif. Oleh itu, mereka akan merangsang pergerakan keseluruhan anggota badan. Melalui aktiviti fizikal yang dilaksanakan semasa bermain dapat memberi kesan positif dari sudut kesihatan dengan mengurangkan risiko obesiti dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Betul itu. Baik, terima kasih panel Nur Hadira atas huraian yang sangat bagus tentang perkembangan fizikal kanak-kanak itu tadi. Perkembangan bahasa sudah, perkembangan fizikal juga sudah. Maka kita ke panel yang ketiga iaitu Nur Izzati Ain bagi membahaskan perkembangan kognitif. Umum mengetahui bermain sangat penting untuk perkembangan kognitif kanak-kanak. Dipersilakan panel ketiga untuk menghuraikan perkembangan kognitif kanak-kanak. Terima kasih kepada moderator Hazira. Perkembangan kognitif ini adalah proses perkembangan keupayaan berfikir dan menakul yang berlaku seiringan dengan perkembangan sosio-emosi, fizikal, penguasaan kemahiran berbahasa. Menurut Burke, proses kognitif merupakan proses dalaman dan hasilan minda yang membawa kepada pengetahuan. Proses ini merangkumi segala aktiviti mental, contohnya mengingat, membuat perwakilan nombor, menyelesaikan masalah, mencipta, berhayal dan juga berimajinasi. Menurut Supiana Ciapan 2015, perkembangan kognitif merujuk kepada perubahan dalam kemahiran mental mengikut kematangan fisiologi dan pengalaman yang dialami sejak kecil lagi. Perubahan ini berkait rapat dengan interaksi antara genetik dan persekitaran. Kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun berada dalam peringkat praoperasi. Menurut teori Jean Piaget, terdapat 4 tahap perkembangan iaitu yang pertama, sensori motor iaitu dari lahir sehinggalah berumur 2 tahun, seterusnya praoperasi 2 hingga 7 tahun, operasi konkret 7 hingga 11 tahun dan yang terakhir adalah operasi formal 11 hingga 15 tahun. Dalam tahap praoperasi ini, kanak-kanak memerlukan pengalaman yang berterusan serta penglibatan secara langsung bagi membantu proses perkembangan mereka. Salah satunya adalah perkembangan kognitif. Dari sudut kognitifnya, main dalam perkembangan holistik kanak-kanak adalah penting terutamanya dalam pembelajaran kanak-kanak. Aktiviti kanak-kanak yang melibatkan kognitif seperti mengira, menyelesaikan masalah, menghafal dan sebagainya. Pembelajaran yang biasa digunakan adalah berpusatkan guru. Berpusatkan guru ini adalah di mana guru akan menulis di hadapan manakala pelajar hanya akan duduk di tempat duduk masing-masing dan mendengar.
Dengan pembelajaran yang berpusatkan guru ini, kanak-kanak akan cepat bosan dan akan mula hilang fokus. Ini akan menjejaskan tahap pembelajaran mereka. Tetapi, jika guru-guru menggunakan pendekatan bermain sambil belajar, perkara ini dapat dielakkan. Contohnya, guru menggunakan blok-blok huruf dan nombor. Kanak-kanak menjadi teruja apabila mereka dapat bermain kerana itu adalah sifat fitrah mereka. Jadinya, mereka akan teruja untuk belajar. Ini kerana proses otak kanak-kanak lebih cepat apabila mereka bermain sekaligus memudahkan kanak-kanak ini untuk memahami sesuatu pembelajaran. Jean Piaget telah mengemukakan teorinya berkenaan tentang main kognitif. Main kognitif ini dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu main latihan, main simbolik, main konstruktif dan juga main berperaturan. Main latihan ini adalah contohnya kanak-kanak bermain permainan memancing secara olok-olok. Dalam permainan ini, kanak-kanak akan menangkap ikan dengan menggunakan tali. Mereka akan mengulang-ulang proses tersebut sehinggalah mereka berjaya untuk mendapatkan seekor ikan. Jadinya, kelebihan daripada main latihan ini adalah kanak-kanak akan menguasai satu kemahiran melalui proses pengulangan, manipulasi dan peniruan. Yang kedua adalah main simbolik. Main simbolik ini adalah kanak-kanak akan berlakon dan memain peranan sebagai kakak, ibu, ayah, abang ataupun sebagainya. Melalui permainan ini, kanak-kanak akan mengetahui tentang peranan dan tanggungjawab bagi setiap watak-watak yang mereka pegang. Mereka juga akan tahu apakah peranan mereka pada masa yang akan datang. Main kognitif yang ketiga adalah main konstruktif. Main konstruktif ini adalah kanak-kanak akan membuat binaan mengikut kreativiti mereka sendiri. Permainan ini memerlukan daya imajinasi dan juga pemikiran yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu. Jadinya, apabila kanak-kanak ini membina sesuatu, mereka akan menggunakan imajinasi mereka untuk mencipta sesuatu yang mereka suka. Contoh bagi main konstruktif ini adalah kanak-kanak membina sesuatu bangunan, menggunakan blok-blok kayu, menggunakan bahan-bahan yang terpakai dan sebagainya. Main yang keempat adalah main berperaturan. Main berperaturan ini contohnya bermain dam, polisentri, galah panjang dan sebagainya. Melalui permainan ini, kanak-kanak dapat memperkembangkan perkembangan kognitif mereka kerana mereka boleh merancang strategi dalam permainan tersebut dan mereka boleh membuat andaian bagaimana untuk memenangi dalam permainan tersebut. Jadinya, dapat saya simpulkan bahawa kemahiran kognitif ini bukan sahaja penting dalam proses pembelajaran tetapi dalam kehidupan keseharian mereka. Ini kerana setiap proses pembelajaran mereka akan mengaplikasikan di dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya, mengira, membuat andaian, menyelesaikan masalah dan juga sebagainya. Baiklah, terima kasih untuk panel kita iaitu Nur Izzati Ain atas penerangan beliau tentang perkembangan kognitif kanak-kanak itu tadi. Baiklah, untuk perkembangan yang terakhir adalah perkembangan sosial emosi iaitu merujuk kepada keupayaan seseorang kanak-kanak menjalinkan hubungan dengan orang lain. Dengan itu, dipersilakan panel kita Nur Irwani untuk membahaskan perkembangan sosial emosi ini dengan lebih lanjut. Dipersilakan. Sosial emosi mempunyai dua perkataan iaitu sosial dan emosi. Sosial adalah satu proses kanak-kanak belajar berhubung dengan orang lain mengikut cara yang diterima oleh masyarakat. Manakala emosi diiktirafkan sebagai tindak balas yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi. Jadi, perkembangan sosial emosi adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang sekeliling. Terima kasih panel yang terakhir kita iaitu Nur Irwani tadi atas penjelasan yang sangat baik tentang perkembangan sosial emosi kanak-kanak. Baiklah, sekarang kita ke sesi soal-jawab di mana kesemua panel mestilah memberikan jawapan dan pendapat mereka berkenaan soalan yang akan diajukan. Baiklah, kita mulakan dengan soalan yang pertama.
Apakah tips bermain bagi merangsang bahasa dan pertuturan untuk kanak-kanak? Soalan ini saya berikan kepada panel perkembangan bahasa Nurliana Syahira. Dipersilakan. Terima kasih moderator atas soalan yang diberikan. Tips bermain bagi merangsang pertuturan kanak-kanak adalah sewaktu bermain bersama kanak-kanak, sambil itu mengajak mereka berbual bersama, manakala berkomunikasi dengan mereka sewaktu sedang bermain ini dapat merangsang pertuturan dan bahasa kanak-kanak. Gunakan bahasa yang mudah, intonasi suara yang menarik serta pilih permainan yang bersesuaian dengan umur mereka dan gunakan ruang yang sesuai untuk kanak-kanak bermain. Selain itu, arahan secara lisan mestilah sesuai dengan tahap pemahaman kanak-kanak. Gunakan bahasa yang kanak-kanak mudah difahami. Baiklah, terima kasih atas jawapan dan pendapat yang diberikan oleh panel kita, Liana Syahira. Seterusnya, kita ke soalan yang kedua. Apakah contoh aktiviti bermain yang boleh dijalankan oleh seorang guru atau ibu bapa untuk membantu perkembangan fizikal kanak-kanak? Soalan ini saya berikan kepada panel perkembangan fizikal kita, iaitu Nur Hadira, untuk menjawab segala persoalan. Terima kasih panel kita Nur Hadira atas jawapan dan pendapat beliau berkenaan dengan soalan tadi. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Okey, antara contoh permainan yang boleh meningkatkan perkembangan fizikal adalah baling bola, menari, bermain basikal dan lain-lain. Permainan-permainan ini dapat meningkatkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta memudahkan pergerakan otot dan saraf kanak-kanak. Sekarang kita ke soalan seterusnya. Apakah peranan guru pada masa kini untuk memperkembangkan kognitif kanak-kanak? Dipersilakan untuk panel perkembangan kognitif kita, Izzati Ain, untuk memberikan jawapan dan pendapat beliau. Terima kasih moderator atas soalan yang telah diberikan. Apakah peranan guru pada masa kini untuk mengembangkan perkembangan kognitif kanak-kanak? Di dalam era pandemik COVID-19 ini, negara kita sudah sedia maklum melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, iaitu di mana sekolah-sekolah ditutup dan pelajar-pelajar tidak boleh datang ke sekolah untuk belajar secara fizikal. Jadinya guru-guru melaksanakan proses pembelajaran secara PDPR di rumah masing-masing. Jadi untuk menerapkan proses pembelajaran sambil bermain walaupun belajar di rumah, guru-guru boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang sesuai. Contohnya, semasa proses PDPR, guru-guru bermain game online bersama kanak-kanak. Permainan yang boleh guru-guru laksanakan bersama kanak-kanak contohnya adalah melalui Kahoot, Quizlet dan juga guru-guru boleh mencipta slide game yang kreatif untuk kanak-kanak bermain sambil belajar untuk memahami sesuatu pembelajaran. Kita tahu bahawa banyak cabaran yang berlaku semasa proses PDPR ini berlaku, terutamanya kepada kanak-kanak juga. Contohnya, mereka lebih mudah untuk hilang fokus dan selalu berpaling daripada skrin ketika guru mereka sedang mengajar. Jadinya, kanak-kanak boleh kekal fokus dalam pembelajaran dengan bermain dengan permainan yang telah disediakan oleh guru-guru. Walaupun mereka tidak dapat bermain secara fizikal di sekolah, tapi dengan permainan secara online ini juga, mereka juga dapat mengasah kemahiran berfikir mereka dan sekaligus dapat memperkembangkan lagi kemahiran kognitif mereka. Kepada panel perkembangan kognitif Nur Izzati Ain atas pendapat dan jawapan beliau. Akhir sekali, untuk soalan yang terakhir bagi sesi soal jawab. Seperti yang kita tahu bahawa main sangat penting untuk kanak-kanak. Boleh huraikan dengan lebih lanjut lagi mengenai kepentingan main dalam perkembangan sosial emosi kanak-kanak. Soalan ini ditujukan kepada panel yang terakhir kita, Nur Irwani, untuk menjawab soalan ini. Terima kasih kepada moderator yang memberikan soalan kepada saya. Antara kelebihan bermain adalah
Pertama, kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran sosial ketika berinteraksi antara satu sama lain kerana mereka perlu membina keyakinan diri untuk memulakan perbualan dengan orang sekeliling mereka. Kedua, kelebihan bermain adalah untuk mengurangkan tekanan perasaan yang mereka hadapi. Sebagai contoh, mereka dimarahi oleh kedua ibu bapa mereka. Oleh itu, apabila mereka bermain, mereka dapat menceriakan perasaan mereka kembali untuk menonjolkan perasaan sebenar mereka sewaktu mereka bermain. Okey, itu sahaja daripada saya dari Perkembangan Sosial Emosi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawapan yang sangat baik itu tadi dari panel Perkembangan Sosial Emosi kita, Nur Irwani. Baiklah, sebelum kami mengakhiri forum ini, izinkan saya untuk membuat rumusan berkenaan dengan kepentingan main dalam perkembangan holistik kanak-kanak. Kepentingan bermain dari segi perkembangan kognitif adalah permainan membantu mempercepatkan kesediaan kanak-kanak untuk pembelajaran formal. Melalui bermain pada awal, kanak-kanak akan memperkuatkan perkembangan bahasa mereka. Dan melalui permainan, kanak-kanak boleh berkomunikasi secara lisan. Permainan membantu kanak-kanak menguasai kemahiran sosial. Dalam permainan, kanak-kanak berpeluang untuk berinteraksi dengan persekitaran dan memberikan peluang kanak-kanak memahami dunia sebenar. Kanak-kanak melalui pengalaman sosial dan emosi yang sihat, mereka akan dapat menyesuaikan diri kepada persekitaran di sekolah. Sekian, terima kasih dari kami.